Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hari ini saya ingin berkongsi bersama dengan tuan-tuan dan puan tentang bagaimanakah sistem forever. Sebelum ini mungkin tuan-tuan pernah dengar ataupun mungkin pertama kali mendengar forever ini adalah satu sistem ya di mana kita ingin menghasilkan perkongsian pendidikan bersama dengan masyarakat dengan cara yang mudah agar ia dapat disebarkan seluas mungkin dengan memastikan bahawa ianya mencapai kepada 4 perkara yang ada pada Forever. Yang pertama ialah event. Kita melaksanakan event secara offline ataupun online. Ya. Yang kedua ialah e-book. Kita menghasilkan e-book untuk dihadiahkan, untuk diberikan kepada pelanggan kita atau peserta kita. Yang ketiga ialah video. Kita menghasilkan video-video untuk diberikan kepada peserta, dan dalam masa yang sama adalah audio. Inilah yang dinamakan 4, 4 dan E ini V dan A, forever. Ya. Forever ini mempunyai USP yang tersendiri, iaitu apakah keistimewaan apabila seorang pelanggan mendapatkan forever daripada tuan-tuan sekalian, ialah dia akan mendapat struktur, struktur ilmu yang baik. Maksudnya kalau katakan tuan-tuan ingin menyampaikan satu topik berkaitan dengan pembuatan video ataupun tadabbur ataupun akhlak contohnya, semua tajuk-tajuk secara fizikal, topik-topik keuangan ataupun kesihatan, intelektual, kemahiran, emosi sosial, pengurusan emosi, stres dan sebagainya, dan spiritual berkaitan dengan Quran, solat dan sebagainya. Ia disusun dalam keadaan yang berstruktur, teratur, dan yang keduanya ialah dia sentiasa ada update. Ini adalah 2 USP penting Forever. Sentiasa ada update daripada tuan-tuan sekalian. Jadi bagi seorang guru, seorang pendidik, seorang jurulatih, penceramah ataupun seorang yang mempunyai kemahiran yang ingin berkongsi. Poinnya ialah jika kita ingin berkongsi ilmu yang bermanfaat, maka antara platform yang bagus adalah Forever. Kita menghasilkan Forever, bukan sekadar e-book, tapi kita menghasilkan event, kita memberikan video, audio kepada orang lain agar manfaat ilmu yang kita ada itu berstruktur dan sentiasa diupdate kepada pelanggan. Walaupun dia bayar sekali, tetapi dia dapat berkali-kali. Baik, jadi bagaimanakah penghasilan? Video ini dihasilkan untuk tuan-tuan, untuk sama-sama tuan-tuan faham sebagai seorang pendidik apakah peluang-peluang yang ada, bagaimana sistem ini membantu tuan-tuan memudahkan proses menghasilkan 4 perkara ini. Jadi kalau kita lihat, saya padamkan dahulu. Baik, apabila kita ada 4 perkara ini, antara cabaran dalam kita melaksanakan bisnes ataupun melaksanakan dakwah ialah kita boleh bahagikan paling kurang kepada 3 komponen, iaitu yang pertama kita nak menghasilkan, kita nak hasilkan ataupun kita nak bina event, e-book, video ataupun audio. Nak menghasilkan bukan mudah. Kalau katakan video mungkin kena ada kamera, kita kena ada studio mungkin, sama ada di rumah ataupun studio yang formal di pejabat. Kalau kita nak audio mungkin kita kena ada mic, kita kena ada sound system, software, nak edit kena ada speaker contohnya. E-book mungkin kita kata bahawa saya tulis kat dalam Word, tetapi saya nak edit sedikit, bagi gambar sedikit, nak jadikan PDF yang cantik, yang ada muka surat, yang ada isi kandungan. Perkara itu mungkin mencabar. Event, kalau kita nak buat offline, kita kena ada organizer. Kalau online, saya kena ada Facebook. Dan Facebooknya mestilah kalau boleh ada ramai orang yang berminat nak ikuti apa yang saya ingin sampaikan. Event tersebut mungkin saya nak marketkan, kemudian saya nak follow up lagi dengan email, dengan WhatsApp, dengan SMS, banyak perkara. Jadi apakah yang mencabarnya? Cabaran untuk membina. Itu yang pertama.
Yang kedua ialah kita bercakap tentang apakah keunikan ataupun nilai daripada apa yang kita buat. Ini penting. Ya. Bila kita buat, kita kata bahawa saya boleh berceramah, saya boleh buat ini. Tetapi kita mesti membawakan nilai kepada audiens kita yang mendapatkan 4 perkara ini. Secara ringkasnya, Forever ini kita nak menyampaikan ilmu yang bermanfaat, ya. Tetapi kita kena ingat bahawa ada banyak ilmu bermanfaat di YouTube, di online, ya. Penceramah di masjid, tapi orang tak pergi ke masjid. Di online, YouTube, banyak perkara yang bermanfaat tetapi orang tak tahu. Ya. Mengapa? Kerana bercakap tentang nilai ini, salah satu poin pentingnya ialah kita kena ada perkara yang ketiga, iaitu market ataupun pasaran. Kita tahu segmen, kita tahu siapakah orang yang perlukan pertolongan itu. Ya. Dan cabarannya ialah market ini kadang-kadang dia tak tahu dekat mana nak cari solusi kepada masalah yang ada, yang pertama. Ataupun yang keduanya ialah dia tak tahu dia ada masalah itu. Kan? Dia tak tahu dia ada masalah itu. Itulah peranan bagi tuan-tuan mengenal pasti nilai. Ya. Nilai ini dia hanya akan amat bernilai bila kita tahu istilahnya problem solution fit. Apa maksud problem solution fit? Iaitu kita tahu bahawa kita jumpa seorang ini, kita tahu dia ada masalah ini dan ini adalah solusi untuk beliau. Ya, mungkin banyak lagi solusi lain, tetapi orang itu dia ada satu masalah dan masalah itu kalaulah ada satu solusi, that's it. Dia akan amat menghargai apa yang kita ingin bawakan. Ya, jadi mengapa cabaran dekat YouTube tu susah? Kerana kadang-kadang orang itu dia ada masalah tapi dia tak jumpa solusi. Tak tahu nak keyword apa untuk menyelesaikan masalah dia, untuk dia jumpa dengan video-video yang akan menyelesaikannya. Dan lebih penting daripada itu ialah mungkin kalau dia cari kat YouTube dia tak dapat berinteraksi dengan orang yang berceramah ataupun tuan-tuan sebagai orang yang membawa isi solusi. Jadi bila kita mewujudkan Forever ini, kita dapat berinteraksi. Mungkinlah orang tu dah beli e-book, dah tengok video, dah dengar audio, tetapi ada satu event online yang di mana dia boleh bercakap dengan kita di Zoom contohnya, ya, ataupun paling kurang dia boleh komen waktu kita live. Ataupun kalau katakan tuan-tuan nak mewujudkan coaching session, ya, ataupun nak letak email untuk mereka email, ataupun boleh dia berinteraksi dekat Facebook khas yang tuan-tuan akan jawab. Jadi ini adalah 3 blok penting, ya. Kalau blok ini dapat dikenal pasti, tuan-tuan dapat kenal pasti, insya-Allah sebenarnya ilmu yang ingin disampaikan itu forever akan dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Jadi bila ada yang bertanya, tapi saya ni bukan sekadar saya dakwah, okey, saya menyampaikan kebaikan, tapi saya bukan sekadar itu, saya buat bisnes. Kan? Saya buat bisnes, saya nak juga apa yang saya buat ini ada income sedikit ataupun banyak untuk saya, untuk kawan-kawan saya. Macam mana perkara tu? Adakah 3 blok itu saja? Sebenarnya, bila 3 ini dapat dibina, di bawahnya ada RM. Ya. Bila perkara ini, pasal inilah 3 perkara yang amat bernilai dan kalau katakan kita settle perkara ini, RM akan datang. Pasal kita dah ada niat untuk membantu orang, ya. Dalam hadis Nabi, idza mata ibnu Adam, bila mati anak Adam, terputus amalannya kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah ilmu bermanfaat. Jadi kerana kita nak sangat membina ilmu bermanfaat, mindsetnya kerana kita nak kepada Allah SWT, nak menyiapkan untuk akhirat, insya-Allah ini akan datang. Ya, kejar akhirat, dunia akan datang. Tapi kalau kita kejar yang ini, ada orang kejar yang penting saya nak jual e-book sampai RM1,000, saya nak jual RM2,000, saya target 20 orang, akhirnya dapat RM20,000. Boleh berfikir begitu, tetapi kalau itu permulaannya, tuan-tuan, saya kena ingatkan, kalau kita mula dengan itu, kita akan stres. Pasal apa? Pasal kalau tak dapat ini, kita tak akan buat yang ini. Ataupun kita buat yang ini, bila kita jual, kita rasa tak dapat, kita rasa bahawa saya rasa macam tak ada manfaat lah, tak berbaloi apa yang saya buat. Padahal sebenarnya kita dah buat dah. Niat kita nak ilmu bermanfaat, dah dapat pahala, kita dapat ketenangan dan lepas tu Allah mudahkan lagi. InsyaAllah ini akan hadir. Pasal apa? Pasal bila kita ada 3 perkara ini, kita akan mampu untuk
ataupun kita akan dimudahkan urusan rezeki kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini bahagian pertama. Jadi ini adalah bahagian yang perlu saya kongsikan dengan tuan-tuan. Membina ini adalah kerja tuan-tuan. Kita sudah pun di Forever menyiapkan ada studio Rio contohnya untuk video. Nak rekod audio ya ada. Ya, tuan-tuan boleh set up sendiri ataupun di studio. E-book boleh sahaja tuan-tuan buat sendiri, kita ajarkan ya, ataupun event. Kita boleh uruskan sendiri ataupun kita boleh saja bekerjasama dengan mana-mana pihak. Ini adalah perkara bina. Yang penting kita bina. Ya, dan bina ini forever kerana dia ada sentiasa update. Maksudnya tidak semestinya ini filosofi falsafah dalam forever sempurna ketika kita launch sesuatu produk. Tidak semestinya sempurna. Yang penting ship it. Itu istilah yang digunakan oleh Seth Godin. Dia kata bahawa ship it. Pasal ramai orang dalam dunia ini yang dia ada macam-macam. Dia ada kemahiran, dia ada idea terbaik, dia ada produk terbaik, tetapi dia tidak ship it. Apa maksud ship it? Hasilkan dan ia sampai kepada mana? Itu penting juga. Dia mesti sampai pada market. Kalau ship it, kita keluarkan saja produk, lepas tu siapa nak beli? Tolong marketer tolong jualkan. Itu bukan mindset yang terbaik untuk forever. Kerana apa? Kerana tuan-tuan lah yang akan bina dengan menghargai ya nilai yang ada dan juga dah tahu dah nak market pada siapa. Dan di Academy SDG, di Team Forever, ada tools untuk memastikan, untuk membantu proses ini sendiri. Terutama bila kita bercakap tentang fasa yang ketiga. Pasal fasa ketiga inilah yang mencabarnya. Ya, mungkin ada produk yang terbaik. Kita tengok je banyak produk keripik, banyak produk daripada SME yang bagus. Tetapi cabarannya adalah di sini. Ya, terpaksa juga mencari kepada Aeon, mencari Giant, mencari Mydin. Kerana apa? Itu adalah marketplace. Jadi macam mana kita nak mewujudkan market ini memerlukan kepada pelbagai tools. Dan di Forever, kita menyiapkan lebih daripada 20 tools marketing untuk memastikan insya-Allah bahawa apa yang tuan-tuan bina dah bersungguh-sungguh dah ni. Tidak semestinya sempurna. Buat dulu, kata contohnya. Saya bawa study case. Study case dia bersama dengan Tuan Rizal di Studio Rio. Ya. Saya berborak-borak dan tanya, boleh tak apa kemahiran? Saya nampak kemahiran dia buat video ataupun ramai yang kena PKP yang kedua, kena buat studio dekat rumah. Jadi kita buat tajuk, bina studio di rumah ya, dan edit video. Bina studio di rumah tu yang utamanya, idea awal. Lepas tu takkanlah nak bina studio je, video ni tak cantik. Kan? Mesti juga kena edit video. Nak edit kena ada pakai software contohnya, tapi software banyak yang berbayar mahal. Kita guna OBS contoh. Jadi itu idea ya, fasa idea kerana kita tahu ada problem. Itu penting ya. Sebelum nak bina tu kena pernah pasti problemnya apa dan solusi ada. Itu kita balik ya, pasal kita dah ada solusi, kita tahu bahawa problemnya ialah ramai tidak tahu buat video ataupun lighting tak bagus ketika membuat sesi video di rumah tersebut. Jadi kita dah guna kaedah ini, kenal pasti marketnya siapa. Bila marketnya siapa sahaja, kita tahu bahawa ada cikgu, ada penceramah, ada jurulatih, ada coach, ada macam-macam orang yang mendidik, yang nakkan bawa yang terbaik ya ketika presentation. Kita dah tahu dah. Itu idea. Istilah di dalam BMC, Business Model Canvas, ini dinamakan sebagai customer discovery. Ya, saya letakkan di sini sebagai customer discovery. Fasa pertama. Waktu bincang-bincang tu. Tetapi sebenarnya kita baru je discovery, baru teka je baru. Baru teka. Ya, mana email orang yang nak beli? Mana nombor telefon orang yang nak beli? Itu pertanyaannya. Kalau orang tu ada nombor, tapi kalau kita tanya dia, taklah, saya tak berminat kot. Ataupun berminat kalau percuma. Kan? At least okey lah dia berminat untuk percuma. Ada orang percuma pun dia tak nak. Sebabnya YouTube percuma. Tetapi ada orang yang tak minat. Ada orang yang berbayar lebih dia minat. Contohnya. Ya. Jadi itu customer discovery. So macam mana kita nak pastikan kita ada customer, itu istilahnya customer validation. Customer validation. Ya, di sini ada kita selalu buat
berkali-kali bahagian ini, customer validation inilah kita validate betul ke ada orang berminat. Kan? Betul ke ada orang berminat? Di sinilah kita akan berjumpa dengan apa yang dinamakan sebagai early evangelist. Ini bukan evangelist, ya. Early evangelist. Apa maksud early evangelist? Ini adalah orang awal-awal yang akan adopt produk kita belum siap lagi. Ini untuk selamatkan duit tuan-tuan. Ya, idea nanti kan kita dah buat siap, rupanya tak ada customer. Ya, bila kita cakap tentang iPhone contohnya, dia ada early evangelist dia yang memang kalau dia launch satu perkara, baru idea, baru gambar, baru dah ada pre-order contohnya. Ya, ini kaedah ini digunakan oleh syarikat-syarikat besar, ya, dan kita pun boleh manfaatkannya pasal dia adalah cara bagaimana kita nak mendapat buy-in daripada customer. Okey, jadi early evangelist ini dia kata, oh saya berminat. Tapi kat mana kita nak tanya orang itu? Sama ada kita boleh tanya sendiri ataupun kita boleh gunakan tools yang ada pada Forever. Forever ada lebih daripada 20 tools, okay, marketing tools ya, yang kita gunakan untuk kita melaksanakan perkara ini, iaitu kita validate. Jadi sebabnya kalau kita ada idea, ya, kalau sampai pada saya ataupun pada Coach Jamil, kita bukan sekadar tinggal idea borak kat kedai kopi ataupun dekat Zoom, tetapi kita terus dia masukkan pada marketing tools dan kita check, ya, sistem kita betul ke ada orang yang nak kepada perkara ini. Kadang-kadang kita akan tanya dulu, tuan mungkin ada solusi tapi dia punya problem ni tak real sangat. Kita bagi real sikit. Kan? Real bukan dibuat-buat. Kita kena korek lagi daripada customer. Sebenarnya mereka perlukan apa? Contohlah tuan-tuan, ya. Kita kata bahawa sebenarnya kita nak menghasilkan video dan diperlukan oleh jurulatih. Tetapi mungkin bila kita tanya pada jurulatih, mereka kata bahawa kami tak sempat nak edit video. Kan? Nak belajar OBS tak sempat. Kami nak bagi, kalau adalah orang yang boleh editkan kami, kan? Ataupun ada satu individu yang di-hire tapi kami tak nak bayar gaji. Kami nak seorang ni tolong editkan kami. Tak apalah, nanti dah ada hasil, bagi pada dia pun tak apa bayaran. Mungkin itu dia punya feedback. Jadi selepas itu barulah kita akan mula membina ikut kepada customer yang ada itu. Ini kita nak jimat duit. Kalau kita tak nak jimat duit, istilahnya kita customer development model, ya. Dan juga satu lagi ialah ada satu lagi model. Model ini ialah kita buat barang tu siap-siap, ya, kemudian baru jual. Itu satu kaedah. Tapi yang satu lagi yang saya gunakan ini, saya banyak guna dalam bisnes saya, ialah kita check dulu. Kalau ada early evangelist, barulah kita pergi kepada building business. Barulah kita pergi lebih luas lagi, kita spend marketingnya apa sebagainya, dan kemudian barulah kita cakap tentang scale up. Lebih kurang beginilah dia punya fasa, ya. Yang kedua, tiga ni mungkin, tiga, empat ni mungkin istilahnya tak berapa tepat. Tapi nak ceritanya baru kita membesar lah. Kita membesar, kita buat seminar besar, kita buat e-book jadi buku contohnya, kan. Kita edit, letak, transcribe balik setiap apa yang dicakap. Contohlah saya bawakan contoh Tuan Rizal. Kita buat kaedah yang ini je dulu, kan. Tuan Rizal buat video, buat live, kemudian ada orang yang subscribe. Lepas ni mereka dah dimasukkan ke dalam LMS Legacy Circle, ya. Mereka dapat dekat WhatsApp maklumat-maklumatnya. That's it. Tapi kita akan update. Mungkin lepas ini e-book ini akan diberikan pada mereka. Simple, mungkin 2-3 muka surat. Lepas tu kita edit sikit. Okey, mungkin ada nota-nota tambahan. Update lagi. Percuma bagi siapa yang dah beli, percuma dengan harga yang awal. Kemudian mungkin ada event tambahan. Dan kemudian mungkin kita boleh buat audio tambahan. Audio yang ada sekarang, video sekarang boleh jadi audio, tetapi mungkin tak nampak pasal dia melibatkan visual. Tapi kalau sekali nanti boleh audio itu, Tuan Rizal boleh kongsikan contohnya apakah tip-tip penting, kan, dalam menghasilkan video yang menarik. Ataupun apakah evolusi sejarah video ataupun bagaimana Nas Daily dia punya sejarahnya, contohlah, kan, memberi inspirasi pada kita macam mana Nas Daily yang 1 minit tapi dia punya videonya impactful. Ataupun kita bercakap tentang contoh-contoh lain yang ada, Ustaz Zul Pandan contohnya, videonya yang menarik, yang boleh kita dengar pakai audio saja, memberi semangat kepada kita. Tapi itu bukan kita buat pada hari pertama. Itu mungkin pada hari yang ke-90 ataupun hari yang ke-180.
peserta dah bayar, dia terus dapat update kerana ini adalah ciri forever. Baik. Jadi ini adalah cara bagaimana kita menguruskan market, ya. Dan 20 marketing tools ini yang biasa kita dengar social media, kita ada Facebook, kita ada Telegram, kita ada Instagram, Twitter, WhatsApp. Ya, mungkin nak guna Pinterest ke, mungkin tak biasa di Malaysia, TikTok ke apa sebagainya. Itu adalah platform social media. Itu adalah satu, ya, social media. Ya. Saya boleh letakkan sebagai satu kategori. Ya. Tetapi apakah lagi 19 lagi marketing tools ini, ya? Salah satunya ialah email autoresponder. Contoh. Ya, dalam sistem Forever ini kita ada menggunakan daripada OnPay, kita ada bukan OnPay, itu bukan autoresponder. Kita guna daripada Octopus ataupun Mailchimp ataupun ada beberapa servis yang ada. Autoresponder ini adalah agar bila katakan tuan-tuan ada produk nak survey saja, database yang ada pada Forever katakan ada 10,000, kita akan blast pum, kan, dan tanya pada mereka berminat ke tidak. Kan. Jadi yang ini menyebabkan apa? Menyebabkan tadi kita kata macam saya kalau boleh saya nak survey dekat Facebook saya. Facebook saya kalau katakan tuan-tuan ada follower ataupun ada friend 3,000, mungkin dia punya dia keluar dekat newsfeed itu hanyalah 1%, contohlah ya. Hanyalah berapa? 3,330 orang sahaja yang akan respon kepada posting kita. Tetapi kalau kita gunakan autoresponder, ya, kalau katakan ada 10,000 yang bukanya 1%, maksudnya 100 orang buka, dah lebih lagi, kan? Belum lagi kita bercakap tentang social media ini bukan sekadar dalam social media tuan-tuan, Telegram ataupun dalam WhatsApp. Ini adalah database ataupun social media yang ada pada Forever, ya, di Akademi Sniji dan beberapa rakan yang lain. Kita akan bertanya ikut kesesuaian. Oh, nak tanya pada ramai ke, sedikit ke, ikut kepada apa yang ada. Dan kemudian bila kita cakap lagi, apa lagi? Saya bawakan beberapa contoh saja. Saya tak letakkan sampai 20 ini. Contoh lain yang penting ialah saya nakkan ikon ataupun posting saya ini menarik. Mungkin ada yang kata saya nak minta orang designer. Tapi sekarang kita ada Canva. Okay, ini untuk edit foto, ya. Dan ada yang berbayar, ada yang percuma, ya, ataupun ada software lain. Mungkin bagi tuan-tuan dah ada kemahiran, tak ada masalah. Tapi bagi saya yang tak berapa pakar sangat dalam design, ya, kalau nak design itu kena hantar pada orang, ataupun kalau saya nak guna Photoshop itu saya mungkin nak kena beli Photoshop dan juga makan masa sampai setengah jam. Masa tak banyak. Jadi mungkin dengan penggunaan edit foto ini dengan guna Canva, dapat dalam masa 2-3 minit dah siap satu ikon ataupun satu poster ringkas, letak kat Instagram. Pasal saya nak blast, nak tanya je. Nak tanya orang berminat tak kalau nak dapatkan Spotify sinopsis 114 surah yang saya sudah rekod 5 tahun yang lepas. Itu contoh, ya. Jadi ini edit foto. Apa lagi? Marketing tools yang ada dalam sistem Forever, iaitu kita ada chatbot. Sama ada di Akademi Sniji ataupun di Forever, ataupun kita boleh buat untuk tuan-tuan sekalian. Katakanlah saya nak chatbot lah khas untuk saya berinteraksi dengan orang dekat page saya. Kita boleh wujudkan chatbot. Apa maksud chatbot? Chatbot ini ialah bila orang datang ke Messenger FB tuan-tuan, dia boleh saja klik dan kemudian dia akan bercakap dengan robot kita dan dia memberikan maklumat-maklumat awal sebelum kita datang kepada dia untuk membantu lebih lagi. Ataupun saya gunakan chatbot ini untuk ada siapa-siapa berminat dengan e-book saya contohnya, ya. Jadi dia tulis saya komen bawah saya minat. Saya tidak ada masa untuk balas segala 100-200 orang yang berminat tersebut. Apa yang saya buat? Chatbot itu akan auto hantar immediate kepada mereka secara automatik. Ya. Yang ini apabila tuan-tuan dah ada e-book nak bagi percuma dahulu contohnya, ya, e-book yang free, kemudian yang berbayar bila kita bagi e-book version 2 kerana ada video, ada audio, ada event contohnya, itu adalah strategi yang boleh kita gunakan dekat chatbot. Chatbot itu mungkin chatbot di page tuan-tuan tak banyak follower, mungkin sikit, tapi boleh dimanfaatkan di
rakan sinergi forever, di mana kita akan letak dekat situ dan dia akan pom dan akhirnya kita dapat menghantar mesej yang ada. Dan bagi tuan-tuan, mungkin tuan-tuan rasa macam saya adalah page yang ada 10,000 orang, 20,000 orang tapi saya tak ada chatbot. Boleh ke saya buat? Boleh. Dengan sistem Forever ini kita akan bantu tuan-tuan untuk membina chatbot tersebut. Tuan-tuan boleh nak tanya orang, nak auto contohnya lah ya. Saya gunakan chatbot ini untuk syarikat saya. Nak cek pagi tim ahli organisasi buat apa, petang apa yang dah siap. Biasa dekat WhatsApp kita tanya kan, apa yang buat pagi, kita type. Petang buat apa kan, kita kena tanya. Tapi chatbot ini dia tidak malas. Dia tidak terlupa. Pukul 8 saja ting keluar, ya. Pukul 4.30 ting keluar, ya. Dan kalau cuti waktu pagi dia akan cakap saya cuti hari ni. Okey, tak apa. Petang dia mungkin akan keluar lagi, tapi kita abaikan saja. Besok bila kita bercakap balik dengan dia, dia akan balas balik. Jadi perkara ini adalah cara untuk kita auto membalas kepada customer kita whatever yang kita inginkan, yang kita yang perlu robot saja membantu. Itu belum lagi kita bercakap tentang chatbot ini, satu di Messenger, FB. Tapi kalau kita nak katakan auto respon dekat WhatsApp, kita tak menggunakan chatbot ini, tapi ada sistem bot yang menyebabkan kita boleh auto balas. Kalau katakan customer cakap A, jawab dekat WhatsApp, balas B. Ya, itu juga boleh dibuat. Jadi kita boleh bayangkan tuan-tuan ya, ini banyak perkara yang perlu dibuat. Saya yakin bahawa tuan-tuan dulu pun saya tak sempat nak buat benda-benda ni semua. Tapi kerana saya minat, saya belajar ya, dan akhirnya dia memudahkan hidup. Sambil bercakap, berceramah ya, keluar dekat Quran Time ke ataupun di mana-mana, sambil itu sistem itu berjalan. Robot ini bercakap, saya dapat database, kemudian dalam masa sama edit foto Canva. Kalau yang profesional punya, yang berbayar sedikit, dia boleh auto hantar design yang saya dah buat itu pada Facebook ini, hantar ke Instagram, pergi ke sana. Itu perkara yang boleh dibuat pada waktu ini. Dan yang saya ingin kongsikan, yang paling penting antara banyak-banyak tools ini ialah auto ataupun auto post to social media. Kita ada social media. Tuan-tuan mungkin ada Instagram, tuan-tuan ada Twitter, ada apa sebagainya. Dan bila tuan-tuan terlibat dengan Forever ini, kita akan bantu tuan-tuan. Ya, tuan-tuan boleh bagi cadangan lah, kita boleh berbincang. Macam mana nak auto post kepada social media? Apa maksudnya? Maksudnya ialah saya nak bagi message kepada Facebook saya pada pukul 10 pagi. Tapi saya kerja. Kan? Ataupun saya nak message pada pukul 11.30, tapi saya 11.30 tu saya dah sibuk dah nak pergi ke TV Al-Hijrah untuk My Quran Time contohnya. Itu dekat Facebook group. Ataupun dekat Facebook page, sama juga. Ya, ataupun dekat Telegram channel, ataupun Telegram group, ataupun kepada WhatsApp group contohnya. Saya nak hantar tapi saya tak sempat kan. Saya rancang satu malam, kemudian boleh tak dia auto post? Ataupun nak hantar pada Instagram, ya. Sebenarnya sama ada tuan-tuan nak post video, nak post audio, nak post gambar, nak post status biasa. Sebenarnya sistem auto post ini adalah sistem berbayar ya, yang diambil oleh Forever di Akademi Sinergi. Kita bekalkan ya, kita gunakan. Kita bukan bekalkan. Kalau tuan-tuan nak guna, tuan-tuan mungkin kena langgan. Tetapi kita akan bantu untuk postkan ya dekat social media. Agar apa? Agar kita bercakap tentang market ini, kita ada 4 fasa penting ya, ataupun 5 lah ya. Saya boleh kata 4 ataupun 5. Bagaimana seseorang itu daripada dia tak tahu kepada berminat dan akhirnya beli. Istilah yang digunakan dalam pemasaran namanya AIDA. Tuan-tuan mungkin pernah dengar ya, AIDA. Yang pertama apa? Saya nak letak kat mana ni? Saya tulis, saya padam ni dulu. AIDA ini yang pertama adalah attention. Okay. Kita kena bina attention, orang tahu kewujudan produk kita. Kan? Paling kurang pun tak siap lagi pun kita beritahu bahawa saya ada idea. Contohnya kan. Tapi kalau tuan-tuan cakap pada satu status, hanya 10 orang respon, 10 sajalah yang ada attention.
tapi kita nak sebarkan dekat seramai mungkin. Itu yang sebabnya di Forever ini kita dalam fasa untuk akan coach kepada siapa yang ingin bina ini, apa dia punya strategi marketing. Bersama dengan Tuan Rizal sebelum ini ialah saya bincang idea ni sahaja. Ini sahaja saya bincangkan. Yang ini saya simpan saja, saya buat je. Kan? Saya buat sahaja dengan menggunakan tools yang ada tapi tak optimize. Tak optimize, saya guna sikit-sikit sahaja. Alhamdulillah itu pun mempunyai respon early evangelist yang ada, yang okey untuk memberi semangat kepada saya dan juga Tuan Rizal lah, kan. Pasal kita walaupun live di Facebook ada 10 orang, 19 orang contohnya, tetapi kalau kita tahu bahawa ada orang yang dah memang subscribe, okey tuan-tuan ya. Kadang-kadang cabarannya ialah kadang-kadang kita Facebook live, orang yang tengoknya 10 orang, yang belinya 0 orang. Jadi kita pun makin lama makin turun semangat. Tetapi kalau cuba tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan Facebook live, seorang saja yang tengok. Tuan-tuan sendiri orang tengok. Tetapi dengan Facebook live itu, dia akan di-channelkan kepada orang lain yang akhirnya akan melanggan. Kerana apa? Kita dah melalui fasa validation sebentar tadi. Rupa-rupanya dia tak sempat ikut live sahaja. Tapi dia dah bersedia untuk melanggan video-video yang kita hasilkan, itu akan jadi lebih bersemangat. Walaupun mungkin bayarnya sikit ke banyak, itu bergantung kepada apa nilai yang kita ingin selesaikan ataupun nilai yang ingin kita bawakan. Baik, jadi AIDA, attention. Kita kena bawakan attention orang. Ya, dan attention itu bukan kita sahaja, kita kena gunakan marketing tools ini untuk attention itu lebih luas. Attention group saya tak seramai bila saya bergabung dengan group yang lain. Dan di Forever kita bergabung dengan ramai orang untuk apa? Kerana kita yakin bahawa biasanya satu trainer jaga 40 orang peserta dalam offline. Kan? Tetapi apa yang dibawakan oleh Forever, kita mensasarkan 40 orang trainer jurulatih akan menjaga seorang. Kan? Dia nak tahu pasal nak bina web, macam mana nak buat bisnes, macam mana nak berfikir, macam mana nak bina keluarga, macam mana nak baca Quran. Seorang individu memerlukan 40 trainer atau lebih. Jadi kita memerlukan 40 Forever. Memerlukan 40 Forever. Pasal Forever ini adalah diwakili oleh trainer-trainer yang ada kemahiran berbeza. Dan setiap orang berbeza kemahiran yang dia perlukan kerana dia ada masalah yang berbeza pada tahap umur yang berbeza. Orang yang belum kahwin, dia masalah lain. Bila dah kahwin, anak pertama, anak 5, anak dah besar, remaja, dia nak ada investment, dia nak hantar anak dia ke universiti. Jadi, tuan-tuan boleh bayangkan betapa Forever ini adalah wakil kepada seorang trainer. Kan? Dan seorang trainer itu boleh je bergabung dengan trainer lain buat satu Forever, pelbagai tajuk yang ada. Baik. Jadi, yang pertama, attention. Yang kedua, ialah interest. Yang ini dia tahu saja. Tapi yang ini dia berminat. Dan yang ketiga, dia akan, kita ada AIDA kat sini, di sini action. Nombor 3, rasanya apa? Kan? Lupa pula saya. Astagfirullah. Okay, attention, interest, dia dah berminat. Lepas tu dia akan mula untuk, kalau di sini ambil tindakan, dia mungkin di sini, sekejap saya kena check sekejap saya punya nota Yap. Yang biasa saya gunakan adalah 5 fasa, tapi saya berminat juga dengan AIDA ni. Saya akan sampaikan yang 5 selepas ini. Okey, yang ketiga ini ialah apa yang dinamakan sebagai desire. Okay. Kalau dalam Business Model Canvas, ini dikaitkan dengan awareness. Okay. Kemudian dia akan ada evaluation. Saya cuba gabungkan dua ini pasal kita tak nak sekadar pakai satu teori. Kalau dua teori boleh bergabung, itu maksudnya istilah berbeza tapi pelaksanaannya sama saja. Kemudian kita ada purchase, delivery dan after sale. Okay. Jadi kalau kita perasan attention ini dekat sini, awareness, orang sedar, betul, ya. Kemudian dia ada interest dan ada desire, ya. Sampai sini dia sebenarnya membawa pada evaluation.
Contohnya dia dapat dengar satu video, dia dapat tengok dekat Facebook Live. Oh, cara belajar ni begini. Oh, menarik lah. Lepas ni saya nak belajar lagi lah. Dia dah dapat evaluation, dia dapat test. Macam kita pergi ke supermarket, dapat test rasa sikit-sikit tu. Kan, kata, oh sedapnya kek ni. Kan? Itu adalah evaluation. Ya. Mula-mula dia sedar. Evaluation. Ya, jadi ada interest dan dia, mula-mula dia mungkin berminat jauh-jauh je. Tapi bila desire itu lebih dekat lagi, pasal dia dah ada evaluation, maka lepas tu dia ambil action untuk purchase. Dan fasa marketing bukan sekadar berhenti pada purchase, tetapi delivery pun kena power, ya. Maksudnya ialah kalau tuan-tuan buat e-book itu dia masuk saja email, dia terus saja email dengan nombor telefon, dia akan reminded, ya. Sistem yang kita gunakan adalah OnPay, dia di remind dekat SMS, dekat email, dekat WhatsApp. Cuba tuan-tuan bayangkan, kan, kalau makcik tu tak ada WhatsApp, SMS sampai, kan, untuk beritahu, okey, terima kasih apa sebagainya, ya. Tapi kita akan streamkan lah audien mana yang kita nak. Kalau audien tak ada internet, dia ada SMS saja, macam mana nak belajar online contohnya lah, kan. Mungkin forever tak sesuai. Tapi zaman sekarang ialah zaman anak-anak kecil umur darjah 1 pun sudah ada akses kepada internet. Baik. Jadi inilah fasa yang penting untuk diberi perhatian, dan after sale menyebabkan kita dapat database untuk bawakan awareness seterusnya. Ya, jadi ini sebagai satu perkongsian bersama dengan tuan-tuan yang berminat sebagai jurulatih pendidik yang akan menghasilkan forever selepas ini. Bahagian 20 marketing tools ini saya kongsikan secara ringkas agar tuan-tuan nampak bahawa sistem forever bukan sekadar meminta tuan-tuan untuk menghasilkan yang ini. Ya. Bukan sekadar melihat kepada masalah dan juga solusi customer, itu penting, tetapi juga perlu kita faham kalau fasa ketiga itu marketingnya itu dapat, dan fasa ini tuan-tuan bukan terpisah, ya, dia kena sekaligus difikirkan peringkat customer discovery. Ketika kita bincang-bincang tu, kita dah mula, kalau saya ataupun Coach Jamil dah mula bertanya tentang beberapa perkara ini, kita akan assess, oh yang ini dah cukup lagi validated, ya. Dan akhirnya dengan penggunaan marketing tools ini, harapnya ia sampai, dan mungkin hari pertama tak ada, hari kedua tak ada, tetapi kerana konsisten melakukan marketing, manusia makin lama makin ada attention, oh sedar, akhirnya dia dah rasa sedikit, macam best pula, ya. Solusi ni praktikal, bukan yang sekadar cikai-cikai sahaja yang saya boleh dapat dekat YouTube, saya Google dapat terus. Akhirnya dia akan mengambil action. Jadi moga-moga tuan-tuan terus berjaya, dan harapnya dengan bergabung dengan Forever, kita, tuan-tuan kalau ada produk, tuan-tuan dah ada platform, tuan-tuan dah market, dah ada jualan dah pun, tak apa, teruskan. Dengan Forever, kita harap kita dapat market baru, kita dapat upgrade lagi apa yang tuan-tuan dah laksanakan. E-book dah buat, memang betul, tapi nak upgrade dengan video, audio, event, agar customer yang dah beli pun mungkin dia nak beli sekali lagi pasal kali ini ada added value. Kerana ada update, kerana ada structure. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.